Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama kita dalam sesi transformasikan kehidupan anda dalam masa 90 hari TR90 ini. Apa khabar semua ya? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sehat, gembira dan sejahtera selalu. Dan dalam kita mengharungi kehidupan harian kita, sama-samalah kita mengamalkan norma-norma baru yang disarankan oleh kerajaan dalam usaha kita memastikan keselamatan bersama. Baiklah, saya Kushairi, pengacara anda untuk sesi dalam talian kita petang ini. Sedikit tentang diri saya. Saya pernah berkhidmat sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai konsultan dan beberapa jawatan lagi. Dan kini masih lagi berkhidmat sebagai jurulatih sambilan. Di samping saya aktif bergiat dalam bidang perniagaan ini. Baik, terdahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama dalam sesi ini. Saya percaya anda semua telah pun tahu sedikit sebanyak tentang TR90. Namun, melalui sesi ini saya yakin anda akan mendapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang apa itu TR90 dan kelebihannya. Baiklah, sebelum kita bermula dengan speaker pertama kita, apa kata anda semua typekan nombor 1 atau type ya sekiranya anda telah bersedia untuk mendengar lebih lanjut tentang apa yang akan dibentangkan sebentar lagi. Ya, nak tengok sama ada nak tidur atau betul-betul dengar ni Baik. Okey. Itu dia, bagus. Alright, saya dah dapat banyak juga feedback ni. Okey, kalau macam tu, tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan speaker pertama kita petang ini. Seorang doktor veterina yang pernah berkhidmat di Jabatan Kerajaan dan Swasta. Kini beliau aktif dalam bidang ini sepenuh masa. Okey, semenjak bergiat dalam bidang TR90 ini, beliau kini merupakan seorang konsultan TR90 bertauliah. Ya. Dan pastinya saya percaya beliau telah masak dengan program ini, tahu selok-beloknya, dan memang sangat sesuailah kita jemput beliau untuk membentangkan tajuk transformasi kehidupan anda dalam masa 90 hari. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Executive Brand Partner kita, Dr. Wan Aida. Silakan Dr. Wan. Terima kasih Encik Kushairi atas pengenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Saya ucapkan selamat datang dan saya mengalu-alukan semua anda di sini. Saya Dr. Wan Aida dan hari ini saya akan bercakap sedikit sebanyak tentang program HLOT TR90 ini. Dan jika anda seorang yang ingin menyelesaikan masalah kesihatan anda ataupun anda baru mula program TR90 ini, maka anda berada di tempat yang tepat ya pada waktu ini ya. Saya sebelum saya mulakan, kita sekarang dalam situasi PKPP ya. Kita sudah mula boleh keluar dan berjumpa kawan-kawan. Bagaimana perasaan anda ya? Saya harap semua orang gembira, tapi dalam masa itu kita mesti juga berhati-hati ya. Jadi dalam sesi ini saya akan berkongsi apakah itu TR90 dan bagaimana TR90 boleh mentransformasikan diri anda bukan saja dari segi penampilan anda tetapi juga dari segi tahap kesihatan anda yang lebih baik ya. Dan saya berharap anda semua akan bersama-sama kami sehingga akhir sesi ini ya. Kita bermula dengan apakah itu TR90? Apakah itu TR90? TR90 sebenarnya adalah satu program ungkapan yang sepenuhnya adalah transformation 90, iaitu kita boleh transformasikan diri kita dalam masa 90 hari. Dan ianya bukannya hanya dengan memakan suplemen, tapi ianya juga program yang mantap yang mempunyai komponen-komponennya sendiri ya. Dan bila kita kata transformasi, apakah yang anda boleh transformasi dengan program ini ya. Dari segi pengalaman saya dengan mengambil satu set TR90, anda boleh transformasi
penampilan anda dan juga anda boleh transformasi kesihatan anda. Ya. Dan kita TR90 ni adalah juga satu cara untuk kita menurunkan berat badan dan mengurangkan kita punya visceral fat, dan dengan itu di zaman COVID ini boleh membantu kita untuk tidak tewas dengan virus TR90 ini. Ini adalah diri saya. Sebelum saya meneruskan, saya akan memperkenalkan tentang diri saya sedikit. Saya seorang doktor veterina seperti yang dikatakan oleh Encik Koshyari. Saya juga mula bertugas sebagai seorang pegawai veterina. Lepas tu saya berpindah kepada sektor korporat. Saya juga telah menjadi seorang pakar rujuk dan juga mempunyai perniagaan sendiri. Dan sekarang saya membuat AgeLog sepenuh masa. Ya. Di dalam proses kehidupan saya, sewaktu saya sudah menjangkau umur saya akhir 50-an, saya diperkenalkan dengan satu set TR90 oleh Sharifah Julina. Sebetulnya Sharifah Julina adalah anak kepada teman rapat keluarga saya, dan setelah pada umur yang demikian, sudah banyak saya mengalami perubahan, iaitu saya boleh kata dalam proses penuaan, berat badan pun mula naik dan kita pun mula mengalami macam kepenatan dan sebagainya. Jadi saya tak berapa suka perasaan itu sebab saya daripada muda, saya memang seorang yang aktif, saya suka bersukan dan saya juga melakukan banyak aktiviti luar ya. Tapi saya alhamdulillah saya bertemu dengan TR90 dan selepas saya mengambil TR90, kehidupan saya berubah semula dengan sebab saya lebih sihat. Bukan saja saya anda tengok di sini menjadi lebih langsing, tetapi dari segi kesihatan saya lebih baik. Saya mempunyai lebih tenaga, saya dah mula boleh beraktiviti luar lagi. Saya juga sebagai sebagai rakyat Malaysia dan juga umat Islam, saya mampu menyumbang balik kepada masyarakat. Saya seorang sukarelawan di masjid dan dalam masa itu saya banyak membantu sukarelawan-sukarelawan yang lain juga. Saya rasa tanpa kesihatan yang bagus, saya mungkin tak boleh menjalankan segala yang saya ingin ya. Okey, dari segi sebetulnya transformasi bagi saya yang lebih menggembirakan saya ialah bukan saja daripada segi bajunya, saya boleh pakai baju lama. Saya rasa saya lebih sihat dan saya boleh buat pelbagai. Dan senang untuk saya mengendalikan kesihatan saya di waktu umur yang begini. Dan ketika saya berkongsi dengan teman-teman, ramai orang bertanya, adakah ini sesuai untuk setengah orang sahaja, orang muda sahaja, sebab kebanyakan kita tahu bila kita tua, proses untuk menguruskan badan atau menjaga kesihatan menjadi amat rumit ya, terutama kalau kita mempunyai masalah-masalah kesihatan. So jadi saya kongsikan di sini, adakah sesuai untuk semua lapisan umur atau macam-macam masalah kita ya. Saya nak kongsikan di sini, anda tengok yang pertama ini, Hasrina berumur dalam 20-an. Hasrina sebenarnya adalah menantu saya. Dalam program TR90 ini, dia dah turun berat badan hampir 9 kilo dan hampir 8 kilo daripada yang turun itu adalah lemak. Jadi anda boleh tengok perubahannya dia daripada kiri ke kanan. Dan Eugene juga teman saya. Eugene adalah seorang pemain basketball. Dia juga telah mencari pelbagai cara untuk menurunkan berat badan tetapi tidak berjaya ya. Tapi setelah menggunakan satu set TR90, beliau boleh kurus sebanyak 16 kilo. Dan anda tengok di bawah itu, Eugene kelihatan seperti orang muda. Dan seterusnya anda tengok Zul umur dia dalam 40-an. Permulaan program Zul berat badannya 100 lebih kilo. Dan di akhir program dia berjaya untuk menurunkan berat badan sebanyak 17 kilo. Tetapi selepas program itu dah habis, beliau masih lagi dapat menurunkan berat badannya sehinggalah 78 kilo di sini. Tapi buat masa ini, saya berjumpa dengan dia 2 hari baru ni, sekarang berat badannya dah 75 kilo. Tapi ini adalah berbeza dengan program lain. Selalunya bila kita dah berhenti, kita akan naik balik berat badan, tapi tidak dengan program TR90. Dan anda juga tengok Mumtaz dalam 50-an. Mumtaz mengambil TR90 ini kerana dia mempunyai masalah diabetes dan dia tidak mahu makan obat. Dalam 50-an dia tak mahu makan obat, nanti dia akan berterusan makan obat sampai bila dan dia tahu itu adalah tidak bagus baginya. Jadi dengan satu set TR90, dia berjaya untuk menurun berat badan sebanyak 11 kilo dan sudah dapat memberhentikan obat
diabetes beliau ya. Yang sebelah kiri ni yang baju hijau ni sebetulnya inilah suami saya. Beliau juga berjaya menurunkan berat badan sebanyak 8 kilo. Anda tengok dia mungkin tak nampak berapa besar ya, tetapi apa yang beliau kehilangan adalah visceral fat ya. So anda tengok TR90 mampu membantu semua orang dalam pelbagai lapisan umur. Tidak terhad kepada orang muda sahaja ya. Okey, apa yang menyebabkan kita menjadi gemuk ya? Setengah orang kata proses penuaan. Apakah penuaan itu sebenarnya? Ya. Penuaannya tidak tergantung kepada angka pada umur kita. Sebenarnya sel-sel badan kita juga boleh mengalami proses penuaan sebelum pada umurnya lagi. Yang anda lihat di sini, kita tengok inilah peredaran hidup kita. Anda tengok daripada kiri ini, mula-mula kita permulaan kita keluar daripada universiti, mungkin kita masih langsing, dan setelah kita bekerja beberapa tahun, kita mula menambah berat badan. Dan pada akhirnya, kerana gaya kehidupan kita, ya, kita telah menambah berat badan. Macam mana gaya kehidupan kita dan makanan kita boleh membuat kita berubah berat badan kita? Terutamanya bila kita dah mula bekerja, kita akan sibuk, mungkin tak punya masa untuk bersenam. Mungkin kita makan pun dengan cara yang kita rasa tidak teratur dan sebagainya. Nah, bila kita dah sampai ke tahap ini, adakah kita boleh kembalikan diri kita kepada yang kita pada asalnya, ya? Next. Okay. Tadi sebetulnya kita mampu, ya, sebetulnya kita mampu untuk mengubahkan diri kita daripada yang gemuk dan kembali kepada asalnya. Ini adalah dengan menggunakan satu set TR90. Tapi sebelum saya ke situ, saya nak anda perhatikan apakah punca-punca yang menyebabkan kegemukan, ya. Di sini ada beberapa. Anda tengok beberapa perkara yang boleh menyebabkan kegemukan, dan saya nak anda tengok dan sila tulis je kalau berapa di antara ciri-ciri ini ialah ada berkaitan dengan anda. Sama ada kalau anda otot semakin kurang ataupun anda telah melahirkan anak, atau kalau bermakna ada 2 atau 3, sila type, ya. Okey? Okey, jadi anda lihat ini penurunan kenaikan berat badan biasanya berkaitan dengan penurunan metabolisme. Penurunan metabolisme berkaitan dengan umur dan juga cara hidup kita dan cara pemakanan kita. So inilah sebetulnya kita panggil penuaan yang sebenarnya, bukan saja pada angka, pada kita punya umur, ya. Kita juga mempunyai masalah makanan berlebihan. Masya Allah, kalau kita duduk di Malaysia ini, makanannya tak kurang, ya. Kita ada pelbagai makanan daripada pelbagai bangsa dan juga macam-macam, dan kita ada buka restoran yang sampai lewat malam, ya. Itu banyak orang makan lewat malam, so itulah tak bagus. Dalam kita punya kerjaya, kita pun mengalami stres. Bila kita stres, setengah orang makan, ya, dan kita suka makanan yang berkalori tinggi. Kenapa? Dia rasa lebih enak, okey. Contohnya kalau anda makan daging tak ada lemak, rasanya kurang enak daripada yang ada lemak, ya. Okey, dan juga anda tengok yang makanan enak-enak semuanya banyak kalori seperti durian dan sebagainya. Okey, dan lagi satu punca kita menambah berat badan ialah kita bersalin, terutamanya pada wanita-wanita, ya. So setiap kali kita bersalin mungkin kita tambah 2 kilo atau 3 kilo, dan kalau kita beranak ramai mungkin kita akan tambah lebih banyak. Dan juga kita tidak mempunyai aktiviti fizikal yang cukup, seperti kita tak bersenam. Sekarang kita bawa kereta sampai terus pada pintu pejabat atau pintu shopping. Kita tak berjalan banyak. So sikit sebanyak cara hidup kita ini telah menambahkan berat badan kita, ya. Dan juga kita tidak mengamalkan amalan makanan yang teratur, ya. Sebab kita pun banyak makanan yang kita boleh snacking. You know, kalau fast food tu senang, drive in saja pun boleh dapat. So
perkara-perkara macam ini dan cara-cara kehidupan kita dan dengan keadaan availability makanan yang begitu senang, jadi kita mudah untuk makan dan menambah berat badan ya. Next. Okey, apa sebenarnya yang kita lihat pada timbangan kita itu? Bila kita tengok angka 85 ke 85 ke 45 ke 55 ke apakah itu? Ya. Tapi kita tengok sekarang nombor angka di timbangan anda itu sebetulnya tidak menentukan sama ada anda sihat ataupun anda kelihatan cantik. Anda tengok di sini wanita yang berbaju merah ini kedua-duanya sama tinggi, berat badannya sama tetapi anda lihat yang di sebelah kanan badannya lebih cantik ya, walaupun beratnya sama badannya lebih cantik dan dia kurang lemak ya. Begitu juga dengan jejaka ini, walaupun tinggi dan berat badan yang sama tetapi bentuk badannya tidak sama ya. Next. Okey, itu bergantung kepada analisis komposisi badan. Macam saya katakan tadi, apa yang terkandung di dalam nombor atau angka di timbangan berat anda tu sebetulnya tidak boleh menjadi pengukur utama sama ada anda gemuk atau kurus atau obes ya. Kita mesti lihat dari yang lebih mendalam, iaitu biasanya kita akan lihat pada indeks jisim badan kita, itu body mass. Kita tengok pada lemak badan kita tengok sama ada kita mempunyai banyak otot-otot. Anda mesti ingat ya, otot-otot itu lebih berat daripada lemak. Setengah orang timbangnya berat tapi badannya tak berapa gemuk. Mungkin otot-ototnya lebih ya. Dan juga kita mesti tengok lemak visceral. Okey, sekiranya anda belum mengetahui analisis komposisi badan anda boleh bertanya kepada teman anda yang menjemput anda ke sini. Okey, apakah itu indeks jisim badan? Ialah sesuatu yang ditentukan melalui berat dan tinggi anda ya. Saya tak payah, ini ada chart, kita tak perlu tengok banyak, anda cuma tengok yang merah dan yang hijau. Yang hijau itu adalah yang sepatutnya bacaan untuk diri kita ya. Tetapi kalau anda telah menjangkai pada yang tahap merah itu, anda menghadapi risiko tinggi. Risiko tinggi dari segi sakit jantung, tekanan darah dan kencing manis ya. Next. Okey, dan juga saya kata tadi bukan saja pada angka itu, kita tengok pada lemak badan, kita tengok pada otot-otot ya. Ini daripada segi subcutaneous fat. Subcutaneous fat berbeza bagi kaum lelaki dan kaum perempuan. Dan anda tengok orang perempuan mempunyai standard yang lebih sikit daripada lelaki sama kerana lemak itu yang membuatkan orang perempuan cantik. Ya, so lemak ni bahaya, tak saja dia sedap dimakan tapi dia juga menampakkan kita lebih cantik. Tapi walau bagaimanapun saya nak anda tumpukan pada band hijau ini. Inilah sepatutnya yang kita ada pada diri kita ya, untuk wanita yang berusia 22 hingga 26 dan tapi untuk lelaki yang berusia lebih pada 19 dan 24 ya. Memang itu kejadian badannya. Tapi kalau anda mempunyai lemak tubuh yang lebih kepada 30, bertanda anda ada dalam keadaan obes ya. Keadaan obes ni boleh menjemput banyak penyakit. Next. Okey, ini visceral fat. Apakah itu visceral fat? Visceral fat actually, visceral bermakna dalaman. So visceral fat ni adalah lemak yang di dalam badan kita, bukan di antara otot-otot kita. Dia di dalam, biasanya dalam cavity badan kita. Ya, yang bahayanya lemak visceral ini, because lemak visceral ini boleh mengganggu kita punya organ-organ yang lain sebab dia meliputi, kalau bayangkan dia kalau meliputi jantung kita, atau kalau terlalu banyak dia akan mengganggu kita punya sistem pernafasan sebab kita punya diaphragm tak boleh berkembang sebab dibantukan oleh lemak ini ya. So anda tengok juga band yang hijau ini ialah di mana anda sepatutnya berada ya. Tapi kalau saya rasa kebanyakan kita mempunyai risiko tinggi kerana kita mempunyai visceral fat yang sangat banyak ya, terutama mereka-mereka yang mempunyai perut-perut yang besar ya. Next. Okey, ini contoh visceral fat. Anda boleh tengok dalam badan kita dia mengelilingi segala organ-organ kita, dan jika anda membuat pembedahan, inilah contohnya ya. So visceral fat ini boleh menambahkan risiko sakit jantung dan juga kencing manis. Bukan itu saja, dia ada banyak lagi penyakit yang boleh disebabkan oleh visceral fat yang tinggi ya. Next.
Dan anda tengok ini pembuluh darah yang normal dan ini pembuluh darah yang dipunyai oleh orang yang mempunyai kadar lemak yang tinggi di dalam badan. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, kalau anda mempunyai lemak badan yang tinggi, terutama visceral fat yang tinggi, anda berisiko tinggi untuk mendapat penyakit ini seperti kolesterol, gula yang tinggi dalam darah ataupun diabetes, tekanan darah yang tinggi. Dan dari sebab keadaan badan kita, kadang-kadang kita mempunyai tekanan psikologi, ya, dan lemak yang tinggi juga boleh menyebabkan kanser dan tidak keseimbangan hormon-hormon kita, ya. Ada juga setengah kita yang kalau terlalu besar dan terlalu gemuk, mereka mengalami satu keadaan dipanggil sleep apnea, di mana mereka tidak bernafas pada seketika waktu mereka tidur dan mereka memerlukan alat bantu pernafasan. Jadi ini sangat bahaya untuk diri kita, ya. Next. Okey, apakah ciri-ciri utama TR90? Bila kita cakap sistem pengurusan berat badan, semua orang risau sama ada kita boleh makan tak boleh makan. Sebab punca kebanyakan yang kita menjadi gemuk itu ialah punca makanan, ya. So, ciri-ciri utama TR90 ini sebetulnya kita tak perlu menahan lapar. Kita boleh makan tapi anda akan diajar cara pemakanan yang betul dan pada waktu yang betul, ya. Dan anda tidak perlu membuat senaman yang berat. Saya faham kalau anda terlalu besar dan ataupun anda seorang yang tak pernah bersenam, dia akan susah, ataupun anda sudah berumur, ini juga akan menimbulkan kesulitan. Jadi untuk TR90 anda tidak perlu membuat senaman berat, ya. Dan dia dijamin tidak ada kesan sampingan, ya, nanti saya ceritakan macam mana. Dan lebih sihat. Macam mana saya kata lebih sihat? Macam saya katakan tadi, bagi diri saya bukan sahaja saya mendapat penampilan yang baik, tapi saya juga mendapat menaikkan kesihatan diri saya. Sejak saya berhenti buat TR90 4 tahun dulu, saya tidak lagi mengalami migraine, ya. Dan saya juga senang menguruskan diri saya dan kesihatan saya, dan saya tidak, alhamdulillah, tidak ada darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol pada tahap umur saya sekarang, ya. Dan yang paling bagusnya ialah selepas kita habis program TR90 ini, kita tidak ada kenaikan semula berat badan seperti anda tengok pada Encik Zul tadi, malah beliau masih boleh menurunkan berat badannya juga, ya. Kenapa begitu? Kerana TR90 ini disasarkan kepada genes kita, iaitu punca yang menyebabkan badan kita menjadi tua, ya. dari segi dia punya fungsi. Okey, saya suka kongsikan di sini, TR90 ini telah dinobatkan sebagai jenama nombor 1 dalam pengurusan berat badan selama 3 tahun berturut-turut di Malaysia dan 2 tahun di Singapura, dan produk ini telah keluar pada sejak tahun 2013 lagi. Sudah 7 tahun di pasaran. So anda boleh yakin setakat ini kita tak ada masalah kesan-kesan sampingan ataupun apa-apa dengan produk ini, ya. Next. Okey, apakah bezanya sistem pengurusan berat badan TR90 ini dengan cara pelancongan tradisional? Mari kita lihat slide berikutnya, ya. Okey, ini adalah berdasarkan teknologi yang paling canggih sekarang, itu teknologi yang dipanggil genes expression science ataupun science ekspresi gene. Ini berdasarkan kajian yang telah dibuat selama lebih pada 24 tahun saya kira, dan mereka dapati genes kita ini dia boleh berbicara dengan badan kita untuk macam mana badan kita tumbuh, ya. Dan oleh kerana kita punya lifestyle, oleh kerana kita punya pemakanan, kebanyakan sel-sel kita yang baru, because sel kita berubah setiap 3 hari, sebenarnya sel-sel yang baru tidak sempurna seperti yang sepatutnya. Oleh yang demikian, sel-sel ni tidak boleh memberitahu pada badan kita dengan cara yang tepat macam mana untuk kita merubah diri kita, ya. So dari segi itu, dari segi teknologi itu, bila mereka dapat itu, jadi mereka mencari satu nutrition atau suplemen yang boleh mensasarkan genes yang memetabolismakan lemak. Ini YGC, maknanya Youth Genes Cluster, itu pun kumpulan genes muda yang boleh menyahkan lemak, dan juga dia boleh menstimulasikan kita punya otot-otot, itu Youth Genes Cluster untuk kita punya otot-otot. Dan yang paling saya suka dan saya rasa paling membantu
ialah dia mempunyai juga suplemen yang boleh membantu kita untuk mengawal selera makan kita ataupun kita punya H-Log dan CR90 adalah teknologi yang paling dihadapan sekali pada waktu ini untuk program ini ya. So anda tengok dari segi pelancingan badan anda, ini sebelah kiri ini ialah cara pengurusan berat badan secara tradisional. Anda tengok bila anda turun berat badan, bukan saja lemak anda yang turun, tetapi otot-otot anda juga turun. So dia turun dengan secara proportionate ya. Tapi apakah masalah di sini? Masalah di sini ialah otot anda turun. Bila otot anda turun, anda tidak mempunyai metabolisme yang kuat untuk membakar segala yang kita makan selepas itu. Dan jika anda tengok dari segi teknologi H-Log, ya, bila anda melakukan TR90 ini, otot-otot anda maintain ataupun lebih banyak berbandingkan dengan lemak. Kenapa? Nombor satu, kita maintain otot-otot ataupun dia membiarkan dia lebih berkembang. Dan nombor dua, lemak di badan kita sudah menjadi kurang. Jadi dia punya dia punya proportion tu sudah turun ya. So anda tengok dari segi tradisional metabolisme turun, dari segi H-Log metabolisme naik. Jadi badan kita mampu membakar lagi lemak-lemak ya. Next. Nah, tadi saya kata TR90 bukan hanya suplemen, dia adalah gabungan 3 komponen. Nah, tiga komponen ini sangat penting dalam menjaga kesihatan kita ya. Okey, kita perlu plan pemakanan yang ringkas. Plan pemakanan yang ringkas, kita perlu gaya hidup yang aktif dan produk yang inovatif. Nah, dan gaya hidup itu di bawah kawalan kita. Dan badan kita di dalam ni kita tak boleh kawal, itu kita perlu produk yang inovatif untuk membantu kita. Next. Okey, produk TR90 mempunyai 5 komponen, itu Jumpstart, CTP, Ciplex, Streamshake dan LifePak, dan saya akan terangkan seterusnya. Next. Okey, Jumpstart adalah sesuatu yang boleh orang kata menstimulasikan kita punya sel-sel untuk mula bersedia untuk menjalani proses pembersihan. Ya, dia memberi daya yang tepat untuk memulakan anda ya. Dan cara pengambilannya ialah mengambilkan satu paket di dalam kita campur dengan 300 ml air ataupun minuman ya. Kita ambil ni setiap pagi, ini hanya untuk permulaan 15 hari pada program itu. Selepas itu tak perlu lagi. Next. Dan apa yang terdapat di dalam Jumpstart ini, sebagai saya kata tadi, dia selamat dan tidak ada kesan sebenarnya sebab semua bahan-bahan yang di dalam Jumpstart dan TR90 ini adalah bersumberkan bahan asli. Okay, semua daripada saffron, can I go back again? The saffron, red orange dan juga prickly pears ya. So dia menstimulasi metabolisme dan juga merangsang kita punya otot dan selera makan. Okey. Satu lagi komponennya ialah CTP. CTP ialah untuk mengawal selera makan lagi dan menyokong emosi positif. Sebab bila kita berdiet, kita akan rasa tidak selesa, kita akan rasa marah-marah ya. Yang ini kita ambil 2 kali satu hari, iaitu sebelah pagi dan sebelah malam. Biasanya kita ambil 15 minit sebelum kita makan. Next. Dan apa yang terdapat di dalam CTP juga adalah komponen-komponen bahan makanan biasa, itu buah delima, cherry, tea green. Tea green ni boleh juga membuat anda awet muda dan kita punya koko juga ya. Dan dia boleh mengawal nafsu makan kita dan juga memberi emosi yang positif. Dan di antaranya ialah juga lagi satu komponen yang dipanggil Ciplex. Ciplex ini mengawal metabolisme kita supaya menjadi sihat dan pulih. Ya, ini juga kita ambil 2 kapsul 2 kali satu hari ya. Sebelum makan ya, dia galakkan ambil sebelum makan. Dan inilah juga bahan-bahan yang kita dapat di dalam Ciplex ya. Semuanya bahan-bahan alami, semuanya bahan-bahan asli. Dan anda tengok citrus bioflavonoids ini adalah salah satu daripada antioksidan ya. Next. Okey. Streamshake adalah sesuatu shake ataupun dia macam minuman yang mengandung protein yang tinggi. Satu sachet streamshake itu mempunyai hanya 228 kalori, tapi dia mempunyai khasiat seperti tengah ekor ya. So it actually
sangat bagus ya. Dan kita makan ini biasanya saya rasa ini makanan gantian, bermakna kita boleh ganti salah satu daripada kita punya makanan kita dengan cream shake. Dan cream shake ini yang lagi hebatnya dapat award daripada Monday Selection Go Award ya. So anda tengok komponen bukan saja TR90 mendapat award, komponen TR90 pun juga mendapat award. So inilah hebatnya produk TR90 ya. Next. Okay. Komponen terakhir dalam TR90 ialah Life Pack. Life Pack sebenarnya adalah multivitamins. Dia diperlukan kerana dia boleh mengurangkan antioksida di dalam badan kita, sebab bila kita melalui proses berdaya, proses penurunan berat badan, kita akan mengalami banyak oksida yang dikeluarkan daripada badan kita. So kita memerlukan sesuatu untuk menyahkan antioksida, dan juga dia mempunyai micronutrients juga yang boleh membantu sistem badan kita, walaupun diperlu sikit tapi amatlah penting. Next. Dan anda lihat sini ya, seperti yang saya katakan, multivitamin ini mempunyai, Life Pack ini mempunyai 74 jenis multivitamin dan 11 jenis antioksida. Dan kerana banyak antioksida dalam ini, anda akan kelihatan lebih muda kebiasaan selepas program TR90. Next. Okey, ini anda boleh sebetulnya anda boleh ukur tahap antioksida di dalam badan anda menggunakan biophotonik scanner ini ya, dan didapati dia boleh meningkat sebanyak 24% sebelum dan selepas menggunakan TR90 dan Life Pack ini ya. Sangat bagus, sendirian pun kita boleh ambil. Okey, kita dah tengok ya produk TR90 berdasarkan pengeluaran ekspresi genes, dan dia boleh mengurangkan lemak dan dia boleh membinakan otot kita. Okey, sebelum saya teruskan, saya bercakap saja pun tak guna. Saya nak jemput, siapa orang kata, seeing is believing. Saya nak berjemput dua hari ni testimonial sharer. Saya tak mahu cerita lebih. Saya nak memperkenalkan ini kawan saya, Puan Mazlina. Boleh saya jemput Puan Mazlina sekarang? Ya, terima kasih Dr. Wan. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih sistem kerana membenarkan saya berkongsi petang ni. Nama saya Mazlina ya. Saya sudah bersara, ada 2 orang anak yang dah besar bekerja. Saya bekerja selama lebih 30 tahun ya. Lepas tu bersara. Ya, sebenarnya saya sihat seumur hidup, alhamdulillah. Tak payah makan suplemen, ikut suka makan apa-apa aja. Yang bersenam pun sekali-kali aja. Jadi memang orang jealous lah dulu kan. Jadi tapi ini sebenarnya tidak sedar sebab yalah semakin naik pangkat apa semua, ada banyak meeting. Tahu sajalah Malaysia ni kalau meeting makan minum kan. Lama-lama badan naik lah juga. Habis dah umur 50-an macam tu naik tangga semengah pula. Lepas tu tiba-tiba ada orang tunjuk gambar, ada apa? Spare tire, alamak. Jadi baju saiz pula, pergi butik selalu pergi raya ataupun special wedding ke apa, nak pergi beli baju kan. Selalu beli one set tu one size. Tapi lepas dah naik-naik tu, baju S, lepas tu kena pakai M lah yang kain. Sebab selalunya dekat pinggang lah kan. Saya rasa mungkin ada ramai yang macam saya juga kan. Jadi saya tanyalah macam mana nak buat ni, ada tak siapa-siapa tahu macam mana nak buat, sebab tak pernah ambil lah apa-apa program. Jadi adik angel saya namanya, dia rakan sejawat Sharifah Julina. Dia ada kenalkan TR series kat itu. Jadi selepas 3 bulan, 90 hari lah, transformasi saya seperti berikut, turun 4 kg. 4 kg tu banyak bagi saya sebab saya 5 kaki 2 je, jadi saya petit. Jadi rasa banyak lah kan, nampak itu kan penuh je muka semua kan. Habis tu turun 4 inci, itu yang mustahak sekali. Dah ramping, dah boleh pakai kebaya dah semula, pergi butik. Dulu S naik M, sekarang dah turun balik ke S sampai ke SS pula. Habis tu yang bagusnya dulu sebab saya tak disiplin sangat makan kan, sebab dah sihat semua. Tapi yang TR90 series semua ni, dia apa tahu, dia disiplin pemakanan. Jadi kita ikut lepas tu. Jadi sekarang dah sihat lah, tak ada rebound, dah 6 tahun lebih dah. Itu yang bagus, badan rasa ringan. Yelah, baju tukar saya balik kan. Dan jalan lebih laju daripada orang-orang yang lebih muda ya. Kita pergi mall, memang boleh potong lah kan. Jadi ya saya rasa memang berbaloi ya.
untuk kesihatan kita lah ya, walaupun kita masih muda ke, baik muda daripada usia muda lah ya. Okey, itu saja perkongsian saya petang ini. Saya harap dapat tolong sesiapa lah di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Wan Mazlina. Sekarang kita lihat ya satu testimoni daripada wanita, itu Puan Mazlina. Tapi ya, sebab orang cakap kebanyakan orang yang berat badan ni, orang yang bimbang tentang berat badan adalah orang wanita ya. Tapi tidak sepertinya. Saya nak jemput seorang lagi untuk berkongsi dengan kita apakah pengalamannya dengan TR90 dan apa yang terjadi ya. Saya jemput Encik Kushairi, silakan. Maaf ada sedikit glitch tadi. Baik, kali ini saya bersama anda untuk berkongsi sedikit tentang pengalaman saya sendiri sebelum, sepanjang dan selepas mengambil TR90. Ya. Baik, alhamdulillah sebenarnya saya seperti juga dengan Puan Wan tadi, Puan Mazlina, saya juga tidaklah mempunyai penyakit-penyakit serangkai biasanya, yang 3 serangkai pada yang biasa dialami oleh rakan-rakan sebaya saya lah. Ya. Namun begitu, saya sememangnya overweight. Tak perlu saya cerita lagi kalau tengok gambar ni. Okay. Dan semenjak umur 30-an lagi. Sebabnya seperti yang juga dikatakan tadi, bila kita bekerja, bila kita bermesyuarat, kita akan starve ourselves. Memang banyak makan, selalu sangat. Terutama pegawai-pegawai kerajaan. Saya dulu pegawai kerajaan. Okay. Jadi selain itu juga boleh dikatakan sejak azali lagi, saya ni memang diserang migraine. Okay. Boleh katakan orang kata saya ni putera lilin lah, memang tak tahan panas sangat. Okay. Dan dengan badan yang amat berat juga, saya selalu lenguh-lenguh badan, sakit kaki, orang kata banyak angin badan ni, dia kata. Okay. Dan selain itu saya juga seorang pengidam. Bukan penagih, pengidam. Sebab saya mengidam kepada minuman manis. Okay, saya mengidam kepada minuman 3 dalam 1, saya mengidam kepada minuman carbonated, saya suka benda itu semua. Okay, jadi walaupun saya dah lama cuba mengawal berat badan saya, nak kurus, nak nampak cantik sikit, okay, tapi kesemuanya gagal. Sehinggalah saya diperkenalkan kepada program ini oleh kakak saya sendiri dan 2 orang sepupu saya, Mazlina Mazlita dan kakak saya Rohaida. Dan pada 31 Ogos 2018 saya mulakan misi untuk menjadi lebih sihat dan aktif dalam melalui pengambilan program ini. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu saja sebenarnya saya dah mula merasa perubahan pada diri saya. Dan yang lebih baiknya, yang lebih saya suka ialah bukan saya seorang saja yang sedar. Isteri saya dan anak-anak saya juga sedar. Okey. Dan selepas itu saya terus gigih dengan program ini. Saya ikut cara-cara yang seperti yang telah disarankan tadi oleh Dr. Wan. Okay. Dan apabila lengkap tamat saja program 90 hari, saya tidak ada mengalami migraine lagi. In fact, sehingga ke hari ini boleh saya katakan mungkin ada sekali 2 saja. Ya, maknanya saya habis program Disember 2018 dan sekarang dah 2020. Okey, walaupun musim Covid duduk rumah je pening kepala, tapi saya tak ada pening kepala. Okey, alhamdulillah. Badan saya juga tak lenguh-lenguh lagi dan saya juga sudah pandai mengawal makan dan minum saya. Maknanya semua ni seolah-olah saya rasa semua ni telah di reset. Jin saya telah di reset supaya saya jadi lebih bijak untuk menjaga kesihatan saya. Okey, dan saya ingin kongsi sedikitlah sebab saya juga ada seorang rakan yang lebih muda daripada saya, namanya Encik Azhar. Beliau seorang pensyarah di ITM. Okey, malangnya saya tak dapat nak kongsikan gambar dia di sini. Okey, beliau mempunyai berat lebih 90 kg tak silap saya semasa mula program. Okey, dan beliau mempunyai masalah darah tinggi, mempunyai masalah kolesterol walaupun muda, walaupun rajin bersenam. Okey. Dan oleh kerana masalah kesihatan itu, beliau memangnya mengambil medication. Okay. Dan alhamdulillah selepas saya perkenalkan dia pada program ini, sebulan selepas itu dia pergi berjumpa doktornya untuk rutin check up. Dan doktor pun hairan dengan transformasi dirinya. Dan sehingga sekarang selepas tamat program, dia tidak lagi mengambil dia punya blood pressure pills.
Okay, so alhamdulillah itu saya memang sarankan betapa bagusnya program ini dalam mentransformasikan diri kita supaya lebih sihat. Baik, saya rasa itu saja perkongsian saya. Saya serahkan kembali kepada Dr. Wan. Silakan. Terima kasih Encikku Syari. Jadi anda telah lihat ya pengalaman saya sendiri, pengalaman Puan Mazlina dan juga Encikku Syari. Ini bukan saja mengubah kita punya penampilan tapi boleh membantu kita dalam kesihatan kita ya. Dan seterusnya kita nak tengok macam mana kita boleh melalui program Cik Ananti ini dengan berkesan. Okey, jika anda telah membuat keputusan untuk menyertai program ini, saya harap ini dapat membantu anda ya. Pertama-tama anda mesti ingat anda perlu mempunyai kesabaran. Anda ingat sudah berapa lama anda mempunyai masalah berat badan dan ini hanyalah 3 bulan. Dan ingat Cik Ananti adalah suplemen. Dia bukannya obat, dia bukannya magic medicine ya. Ialah satu suplemen. Jadi sebab dia akan berfungsi daripada tahap-tahap sel. So dia akan makan masa sikit tapi mesti ada hasil. Jadi ini tergantung kepada sama ada kita disiplin atau tidak. Dan yang sebenarnya kita perlu membuat perubahan dari segi kita punya cara kehidupan dan juga pemakanan kita untuk mendapat keputusan yang lain ya. So Cik Ananti adalah perkataan yang paling mudah dan paling manusiawi, itu most human method ya untuk kita menguruskan berat badan kita. Next. Okey. Fakta utama di antara lain ialah penurunan berat badan kita bukan linear. Dia akan bertangga-tangga atau bertangkuk-tangkuk ya. Sebab bila kita dah mencapai sesuatu tahap, badan kita akan mula menyesuaikan diri dengan keadaan itu. So bila kita presskan lagi, dia akan so dia tidak mendatar, jadi dia tidak straight linear down, dia akan mendatar dan turun, mendatar dan turun. Ini tergantung kepada fisiologi anda, usia anda dan bagaimana anda menjalani kehidupan anda ya. Dan juga kadang-kadang dia boleh di-influence atau dipengaruh dengan hormonal cycle bagi wanita dan sebagainya. Next. Okey, kenapa saya kata anda tak perlu bimbang tadi dari segi keselamatan, tak ada kesan sampingan. Sebab produk Cik Ananti ini telah melalui piawaian 6S. Biasanya untuk suplemen dia hanya 4S ya, tapi Cik Ananti adalah 6S. Dia itu dari segi pemilihan bahan mentah, daripada segi bahan-bahan yang terdapat dalam itu, dia punya strukturnya sama ada macam mana dia akan mempengaruhi badan kita, dan dia punya standardization bermakna setiap Cik Ananti anda yang anda beli dengan yang teman anda beli ataupun suami adalah sama. Dan dia juga menjalankan ujian-ujian keselamatan ya. Dan yang lebih tepatnya dia mempunyai substantiation bermakna dia telah membuat satu ujian dengan ada orang sendiri yang memakannya, dan disebabkan itu dia disenaraikan di dalam buku PDR. Ini buku PDR ini adalah buku rujukan meja para doktor, di mana doktor menggunakan buku ini sebagai panduan untuk memberi prescription ya. Next. Okey, anda mesti yakin kepada konsultan anda sebab secara peribadi dia akan memantau anda. Mereka adalah profesional, mereka berbagai kursus ya dan mempunyai banyak pengalaman. Okey, tadi saya dah bilang transformasi kehidupan anda dalam masa 90 hari. Anda dah tengok itu 3 komponen ya, produk inovatif, pelan pemakanan ringkas dan gaya kehidupan yang aktif. Pemakanan ya, dan inilah cara memakannya. Nanti saya akan go through macam mana makanan kita patut ambil. Jadi cara melaksanakan Cik Ananti sangat mudah ya. Kita cuma perlu makan suplemen pagi dan malam, iaitu pagi sebelum sarapan dan life pack itu selepas sarapan, dan pada 2 minggu pertama, itu hari 1 hingga 15, kita perlu mengambil jump start. Tadi saya ada sebut kenapa kita ambil jump start ya. Dan kita ambil CPLAT, CTP dan Trim Shake itu kita ambil pagi dan malam. Jump start tak perlu malam dia, cuma pagi sahaja dan untuk 15 hari pertama sahaja. Next. Dan hari 16 ke 90 kita teruskan cuma tanpa jump start ya. Trim Shake kita ambil pada waktu malam kerana Trim Shake ini pengganti makan malam yang biasanya makan yang lebih besar daripada kita punya meals yang lain ya. So mudah saja.
Next. Okey, jika anda berpuasa, anda juga boleh menjalankan program TR90 ini. Yang perbezaannya hanya pada trim shake. Anda boleh buat trim shake sebagai sahur ataupun anda boleh buat trim shake sebagai iftar. Jadi anda kena ambil trim shake ini sebab trim shake inilah satu komponen yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam TR90 ini. Next. Okay. Trim shake ni supaya kata-kata ialah replacement meal, bermakna kalau kita dah makan trim shake, kita tak perlu makan yang lain. Dia juga bukan digunakan untuk sarapan dan dia bukan makanan tambahan ya. Next. Dan plan pemakanan TR9 3-3-3 ya. Apa maksudnya 3-3-3 ni? Bukanlah makan 4 kali. Maknanya makan 3 kali tetapi mengikut 4 kategori makanan ya. Next. Okey, ini yang saya masukkan 3-3-3. Kita makan cuma 3 kali satu hari. Sarapan, makan tengah hari dan malam. Makan malam kita dah ganti dengan trim shake. Makan pagi kita mesti ada komponen-komponen ini. Ini anda pernah dengar makanan setengah suku-suku dah. Kita berbeza sikit. Yang setengah itu untuk protein sama, bermakna anda boleh makan protein dari sumber haiwan ataupun bukan dari sumber haiwan. Dan yang sesuku lagi tu kita kata karbohidrat ataupun makanan yang boleh menyimpan tenaga. Tetapi dalam program TR90 ini kita setengahkan lagi daripada yang suku tu, bermakna 1/8. Yang mana yang kita kurangkan daripada kita punya karbohidrat itu, kita tambah kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Next. So ini contoh sarapan pagi TR90. Sekeping roti, anda boleh makan telur, sumber protein, anda boleh minum susu, sumber protein ataupun keju, dan anda boleh makan buah ya sebagai sumber vegetable atau sayur-sayuran atau buah-buahan. Next. Ini contoh makan tengah hari. Anda ingat tadi tengah hari tak perlu suplemen, tapi anda mesti pantau makan anda tadi yang setengah lebih pada suku dan 1/8 tu. Begini caranya, karbohidrat kita makan 1/8. Sayur kita makan lebih pada yang biasa, protein kita makan setengah ya, protein sumber daripada haiwan ataupun bukan haiwan, dan sayur juga termasuklah buah-buahan ya. Okey, ini dia contoh makan malam. Tadi saya kata kita makan trim shake saja dan tak perlu makan tambahan. Kenapa kita letak tambahan ini? Okey, kadang-kadang pada permulaan program mungkin anda dah biasa makan banyak, mungkin akan merasa lapar juga. Jadi anda boleh makan sayur-sayuran ataupun salad, anda boleh makan buah-buahan sebagai tambahan ya, supaya anda tidak rasa lapar. Next. Dan prinsip memasak makanan adalah satu faktor yang sangat penting yang boleh menyumbang kepada kesihatan badan kita. So anda tengok ini kita ikut konsep traffic light, hijau. Kalau hijau anda boleh bebas memilihnya, kalau kuning anda mesti berhati-hati. Biasanya banyak gula. Dan kalau yang merah ini kalau boleh elakkan ataupun cuba elakkan seboleh-bolehnya lah. Mari kita tengok apakah dia. Dan di sini tengok cara masakan. Biasanya kalau kita kukus, kita celur ya. Dan kita rebus itu hijau. Ya, yang kita bakar dan kita steam, ini contohnya steamboat, sebab steamboat bahan makanan itu banyak garam ya. So kita kalau boleh kurangkan garam sebab garam dia akan affect kita punya water retention dan sebagainya. Dan kalau yang merah itu kita cuba elak. Yang merah itu sepertinya deep fried. Okay, deep fried kita tak mau kita nak elakkan dalam masa 3 bulan ni ya. Kadang-kadang kita saute, kalau kita pakai minyak sikit okey, tapi kadang-kadang kita taruh minyak yang banyak. Dan kalau kita makan makanan yang bersos, kita mesti berhati-hati dengan sos. Sos itu mempunyai banyak kalori. Seperti kita makan mi Bandung ke apa, kita kata ini saja mi, tapi sosnya itu ada banyak kalori ya. Next. Okey. Ini tips berdiet. Jangan makan lewat malam ataupun jangan makan in between ataupun snacking, dan jangan minum minuman bergas kerana minuman bergas itu mempunyai banyak gula ya. Satu tin mungkin ada 10 sudu kecil ya, itu sangat banyak. Bila kita makan lewat malam, badan kita mengeluarkan satu hormon, bagi stres hormon yang akan menyimpan semua apa yang kita makan tu. Minum minuman keras adalah seperti minum minyak ya, minum oil, minum minyak. Alhamdulillah saya rasa tak ada
rata-rata mungkin tak ada minum. Dan bila anda menjalani program TR90 ni, jangan mengambil porsi makanan lebih daripada yang anda ambil sebelumnya ya. Kalau boleh kurang. Dan pilihlah makanan yang seimbang. Next. Okay. Dan jangan lupa kita kata diary makanan, kita nak catat apa yang kita makan ni bukan apa. Supaya kita tahu apa yang kita ambil. Bila konsultan datang berjumpa kita, dia boleh tengok dan semak sama ada kita makan dengan cara yang betul atau tidak. Tapi di zaman teknologi ini, kita sekarang ambil gambar apa yang kita makan, kita hantar pada konsultan, dia boleh membetulkan kita punya makanan kita dari segi keperluan badan kita ya. Sebab persepsi saya dengan persepsi anda berbeza. Kalau saya kata, oh saya makan protein, saya makan telur, saya makan sayur, saya makan nasi sikit. Mungkin bagi anda, satu sendok sikit, mungkin pada orang lain satu sendok tu banyak. So, bila kita hantar gambar, jadi kita boleh membetulkan ataupun kita boleh memberi gambaran yang tepat ya, bagaimana untuk cara memakannya. Next. Okay. Transformasi kehidupan anda dalam masa 90 hari tadi, saya dah bercakap pasal produk, saya dah bercakap pasal makanan dan ini saya nak kongsi pasal gaya hidup ya. Next. Okay, gaya hidup kita yang menyebabkan kita jadi gemuk atau besar in the first place ialah kita tidak aktif ataupun kita tidak bersenam, kita lebih sebab sekarang ni kita banyak main komputer, kita lebih banyak tengok TV, ya, mungkin kita tak bersukan. Jadi saya faham kalau anda besar mungkin susah untuk bersenam, tapi anda tidak boleh duduk sahaja, anda mesti aktifkan diri ya. Bermula dari aktiviti harian, anda lebih baik guna tangga daripada lift kalau anda mampu ya. Dan kalau anda boleh parking kereta jauh sikit daripada LRT station tu, mungkin berjalan kaki dan juga kalau anda mampu bersenam, bagus ya. Bersenam tidak lebih pada yang biasa seperti yang disarankan oleh kebanyakan doktor, itu anda berjalan, anda berlari ataupun berbasikal, berenang ataupun buat senaman yoga dan zumba dan sebagainya. Itu semua boleh dilakukan ya. Dan biasanya selepas mengalami TR90 selama sebulan atau 3 minggu begitu, anda akan mempunyai rasa lebih tenaga dan anda akan lebih seronok bersukan ya. Next. Okey, inilah rahsia kejayaan TR90. 1:4. Apakah 1:4 itu? Yang pertama sekali ialah pemakanan kita. Kita kena jaga pemakanan kita dengan betul. Dan kita mesti sokong usaha kita ini dengan bergerak dengan lebih. Itu cara hidup yang tidak statik ataupun cara hidup yang lebih aktif ya. Dan kita mesti ada disiplin dengan waktu yang tepat, mengambil suplemen dengan waktu yang tepat ya, dan kita catat ataupun kita pastikan apa yang kita makan itu adalah betul. Dan jangan takut, kebanyakannya kalau orang cakap gitu, pantau, semua orang bimbang ya, semua orang bimbang. Tak perlu bimbang. Kalau anda tak turun berat badan pada minggu, kita boleh kembali tengok di mana silapnya, kita boleh ubah dan kita akan dapat keputusan yang baik selepas itu ya. Okey, inilah kita kata ya, kalau bagi orang muda-muda, inilah dia bentuk badan yang mereka idaman. Ya saya muda pun macam ni jugalah, tapi waktu umur macam ni check sikit lah ya. Tapi tahukah, next slide. Tahukah anda 65% daripada pengguna di seluruh dunia tidak berpuas hati dengan bentuk badan mereka. Anda tengok macam mana cantik, walaupun kita tahu, oh itu dah cantik, saya nak macam tu. Tapi mungkin anda tanya orang itu dengan lebih baik ya. Dan kita juga dapati dari analisis ini ya, 77% daripada penduduk dunia ini mencuba berbagai-bagai cara untuk mengendalikan pengurusan berat badan. Bermakna kalau mereka mencari, mereka belum berjumpa. Tapi kita dah berjumpa dengan TR90 ya. Next please. Dan anda tahu WHO, Kesatuan Kesihatan Sedunia, ini bukan WHO sajalah, kebanyakan doktor pun tahu, kita pun tahu, banyak penyakit kronik boleh diakibatkan dari obesiti ya. Penyakit-penyakit kronik yang biasa itu kanser ya, ini angin ahmad, sakit jantung, kencing manis, dan kita juga telah lihat bagaimana rakan kita boleh menghilangkan penyakit ini dengan badan yang lebih sihat akibat satu set TR90.
Ya. Next. Dan kerana masalah obesiti dan masalah diabetes, darah tinggi dan juga sakit jantung, ini masalah dunia. Bila kita mempunyai masalah dunia, ia juga memberi kita apa? Kita memberi kita peluang dunia juga, ya. So macam saya kata tadi, dari segi transformasi kita, dari segi penampilan, kesihatan, memberi satu lagi transformasi kepada anda jika anda berminat, iaitu bukan saja badan yang sihat, dia juga mampu memberi poket yang sihat. Kalau anda minat, nanti rakan saya akan kongsi dengan anda, ya. Next. So itulah dia sedikit sebanyak tentang AgeLock TR90. Itu pendekatan genetik yang revolutionary. Ini adalah saya rasa the pioneer in this dalam teknologi ini. Ini teknologi menguruskan berat badan dengan suplemen dan satu program yang mantap, ya. Jadi saya berharap kalau anda belum lagi masing-masing berfikir sama ada nak membuat program ini tidak, tak payah berfikir lagi. Saya kata teruskan saja niat anda. Dan kalau anda menjalani program TR90 sekarang, pastikan anda buat dengan baik supaya anda dapat hasil yang baik. Jadi sekian dari saya. Saya harap saya dah dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada semua. Dengan itu saya mohon diri. Terima kasih. Saya Aiman Ibrahim. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi penerangan yang sangat jelas ya yang telah dikongsikan oleh speaker pertama kita, Dr. Wan. Terima kasih Dr. Wan. Okey, walau bagaimanapun, siapa lagi ingat gambar visceral fat yang ditunjukkan tadi? Geli kan? Tanpa kita sedar sebenarnya, bila kita mengumpul visceral fat dalam tubuh kita, itulah rupanya. Siapa takut? Tolong respon sikit dekat chat tu, tengok. Takut tak? Ya? Okey. Kalau boleh saya rumuskan, TR90 ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Wan, dia satu program yang selamat, mudah diikuti. Sebab kata speaker tadi, tak perlu kita berlapar, tak perlu bersenam agresif. Okay? Namun program ini mampu mentransformasikan diri kita dari yang kurang sihat kepada lebih sihat, kurang aktif kepada lebih aktif, cantik kepada lebih cantik dan menarik, okay? Dan banyak lagi kelebihannya. Okay, dan kita sama-sama dapat lihat transformasi yang dilalui oleh dua orang sharer kita tadi, termasuk saya, maaf, okay, yang telah dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Okay. Jadi dengan suplemen yang baik, pemakanan yang berhemah dan gaya hidup yang sihat, program ini pasti akan berjaya untuk sesiapa sahaja. Baiklah, terima kasih sekali lagi Dr. Wan atas penerangan yang sangat jelas tadi tentang TR90 dan juga Puan Mazlina atas perkongsian pengalaman beliau. Kita teruskan sesi kita sedikit lagi ya dengan menjemput speaker kedua kita untuk petang ini. Speaker ini kalau saya boleh perkenalkan ialah somebody yang rapat juga dengan saya. Beliau memiliki ijazah dalam bidang perakaunan dan kini berkhidmat sebagai investment analyst. Okay. Beliau juga mula mencubakan diri ini dalam bidang TR90 ini dan setelah 3 ke 6 bulan sahaja dalam bidang ini, beliau berjaya mendapat pendapatan yang mencecah lebih RM10,000. Ya. Okey, jadi apa dia peluang yang boleh ditawarkan dalam program ini? Tanpa melengah masa, saya serahkan sesi ini kepada speaker kedua kita, Brand Director Puan Shahnaz Kamaruzzaman untuk berkongsi sedikit tentang peluang perniagaan dalam platform yang hebat ini. Silakan Puan Shahnaz. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih Cik Musyairi sebagai MC. Nama saya Shahnaz Kamaruzzaman yang tertera di situ. Saya merupakan seorang ibu kepada 2 orang anak lelaki, dua-duanya masih kecil lagi, baru berusia 5 dan 4 tahun. Jadi terlebih dahulu saya sangat terima kasih kepada ST kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit cerita saya hari ini. Dan saya juga bersyukur kita semua dikurniakan kesihatan yang
baik untuk kita berada di sini pada hari ini. Okey, saya mulakan cerita saya. So, saya rasa macam semua orang, kebanyakan orang, impian kita sejak kecil, saya rasa dalam 80% lah. Maybe orang kat Malaysia ni cita-cita dia sejak kecil dia nak pergi ke universiti dan cari kerja yang sesuai. Sama macam saya juga seperti itu. Dari kecil bercita-cita nak pergi ke universiti untuk mendapat kerja yang baik. Saya cerita sedikit latar belakang keluarga saya. Saya dari keluarga yang kalau orang milenial sekarang cakap biasa-biasa je kan. So saya dari keluarga yang biasa-biasa je. Kedua ibu bapa saya pendidik dan saya merupakan anak sulung kepada 4 orang adik-beradik asal dari Ipoh. Okay, jadi sebab ayah saya dia dalam bidang pendidikan, so kami dari kecil selalu pindah-pindah lah dari paling lama dekat sesuatu tempat tu dalam 2 tahun, 3 tahun pindah. So anyway, bila itu impian kita, so alhamdulillah rezeki saya pun dapat melanjutkan pelajaran ke universiti yang baik di UK dengan beasiswa JPA dan balik ke Malaysia. Rupanya situasinya saya bila kita dah mula bekerja baru kita tahu rupanya ada sambungan kepada kitaran tu, iaitu kita kerja keras, hujung bulan kita dapat gaji, tengah bulan kita dah habis gaji, kemudian kita tunggu hujung tahun, insyaAllah dapat gaji naik walaupun tak banyak. Tapi insyaAllah lah kalau kerja macam alhamdulillah saya dengan ni pension fund ni, alhamdulillah setiap tahun gaji naik. So tapi macam tu lah kita punya kitaran, kita sedar tak sedar kan. So persoalannya sampai bila kitaran ini akan berakhir. Saya pun bila dah ada anak ni barulah fikir dengan kos sara hidup yang semakin meningkat di KL terutamanya. So saya rasa macam saya sampaikan rasa perlu ada side income, sampaikan rasa perlu ada buat bisnes sampingan. So saya berfikir sejenak, saya fikir kalau saya teruskan macam ni 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, adakah saya akan mencapai fleksibiliti kewangan dan masa? Sebab yalah kalau kita kerja korporat lah terutamanya kan, semakin kita mendaki tangga, dapat naik pangkat semua, tanggungjawab semakin bertambah. Jadi saya tak rasa kita makin boleh ada fleksibiliti yang kita cari nak meluangkan masa bersama keluarga terutamanya kan. Jadi kemudian saya berjumpa dengan angel saya ni, sebab tu ada dua ikon, 2 gambar angel kat situ. Sebab dia 2 orang, Puan Maznida dan Puan Maznita. So sebenarnya cerita dia, saya bagi sedikit cerita lah bagaimana sebenarnya mak saya sepupu dengan Aunty Maznida dan Maznita, dan mereka telah share tentang Lumispa dengan mak saya. Mak saya dia memang sukalah barang-barang kecantikan ni. Tak macam anak dia. Okay, and then bila Puan Mazina dan Puan Maznita datang ke rumah nak deliver Lumispa ni, diorang buka cerita pasal TR90. Mak saya lebih berminat dengan TR90 sebab memang mak saya sedang mencari penyelesaian untuk menguruskan berat badan dia. Saya pula sebagai seorang anak yang sangat menyokong maknya, mendengarlah apabila Aunty Mazinda dan Maznita menceritakan tentang TR90 dan juga peluang perniagaan yang datang bersama TR90 ni. Jadi saya berterima kasih kepada Puan Mazinda dan Puan Maznita kerana mereka telah membuka minda saya, kerana bukan saja kita boleh mencari pendapatan sampingan
dengan business New Skin ni, tetapi kita juga boleh mengubah kehidupan kita di masa akan datang, insyaAllah. Jadi ini cerita transformasi mak saya dulu saya ceritakan, sebab saya tidak mulakan dengan TR90, saya mulakan dengan Duo, Ultimate Duo, suplemen Duo. Jadi saya cerita dulu pasal mak saya. Mak saya sebenarnya ada blood pressure, tekanan darah tinggi. Dia mengambil ubat dah masa tu banyak tahun lah dah bertahun-tahun mengambil ubat blood pressure, tetapi dengan mengambil TR90 telah menyelesaikan masalah blood pressure dan sekarang tidak lagi perlu mengambil ubat ubat high blood pressure ni. Dan di sebelah kiri tu pula cerita transformasi saya memang dari muda lah tak ada masalah berat badan, alhamdulillah. Dan apabila saya mengambil TR90 ni, saya tidak sangka saya boleh membuang lemak badan daripada 26% sehingga 22%, lemak visceral daripada 2 hingga 1, usia badan daripada 31 menjadi 27, otot pun naik juga, dan pinggang pun turun sebanyak ada 10 cm tu ada kalau tak salah saya. Dan yang paling menakjubkan sekali, selepas 90 hari ni badan saya masih lagi mengalami transformasi sehingga kan baru-baru ni saya timbang berat badan dah pun turun lagi sebanyak 2 kg lagi, dan juga saya punya usia badan pun turun lagi sehingga 23 tahun. So saya rasa makin muda lah dengan mengambil produk Agelock ni. Jadi untuk pengetahuan semua, saya baru saja menghabiskan program TR90 saya, mak saya pada tahun 2018, tapi saya baru saja habis dalam bulan Januari atau Februari hari tu tahun ni 2020. Seperti yang saya ceritakan tadi, maybe saya move on. Apabila saya dan mak saya berjaya mentransformasikan badan kami, kita share, walaupun sebelum mak saya habis program 90 hari pun dia dah share dengan adik-adiknya, Cikgu Syairi tu dalam gambar tu, dan juga saya pun walaupun saya tidak mengambil produk TR90 masa tu, saya mengambil produk Ultimate Duo, saya berkongsi dengan kawan saya tentang TR90 kerana saya tahu kawan saya sedang mencari penyelesaian untuk masalah berat badan dia. Dia dah cuba macam-macam jenis diet dan makan makanan sihat, macam-macam shake dan sebagainya, sampai ambil suplemen juga tapi mendapat penyakit lain. Jadi ini transformasi mereka dan kita rasa gembira lah kita dapat tolong orang kan. Kalau orang tu ada masalah kesihatan, lagi kita gembira kalau kita dapat tolong. Seterusnya, bila kita dah share dengan orang, barulah saya nampak. Even masa Puan Maznita dan Puan Maznita menceritakan pun pada saya tentang potensi produk TR90 dan peluang perniagaan yang datang dengan produk TR90 ini, memang saya sudah nampak potensi pasaran yang besar yang ada. Kerana kita tahu rakyat Malaysia ni dia suka makan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di slide tu, nampak Malaysia adalah negara yang penduduknya paling obes sekali di Asia Tenggara. Jadi ramai orang kat luar sana yang tak tahu tentang TR90 ni, yang kita kena bagi tahu tentang TR90 ni. Sebab kita macam yang Dr. Wan dah ceritakan tadi, lemak ni punca kepada lemak badan ni punca kepada macam-macam jenis penyakit kan. Jadi disitulah satu potensi pasaran yang ada. Dan kita nampak di sini memang kuat makan punca rakyat Malaysia gemuk. Dan kita nampak juga kenapa rakyat Malaysia gemuk, kerana dia kata suami suka isteri gemuk, tapi sebenarnya suami tu takut nak cakap kat isteri dia tak suka kan. Betul tak? Kalau setuju boleh cakap setuju pada set tu. Sebenarnya suami tu takut nak cakap dia tak suka isteri dia gemuk. Nanti isteri merajuk, susah nak pujuk semua kan. Tak apa, kita move on. Kita tengok diabetes dan obesity trendnya dah memang meningkat dari tahun 80-an, daripada 90-an trendnya meningkat. So kita macam rasa ada menjadi tanggungjawab kita sebab kita dah tahu yang
tentang kebaikan TR90 ni, dan kita rasa tak sedap lah kalau kita tak kongsikan dengan lebih ramai orang lagi kat luar sana. Betul tak? Jadi senang je, kita hanya berkongsikan pengalaman kita dan kita kepada kawan-kawan, kepada jiran, kepada saudara mara, walau di mana juga mereka berada, kerana kita tahu mereka ada macam-macam keperluan, dan produk New Skin, produk TR90 boleh menyelesaikan masalah-masalah mereka. Okay, jadi bagaimana untuk bermula dalam bisnes ni? Senang saja, mulakan dengan diri anda sendiri. Kemudian bisnes ni semudah 1, 2 dan 3. Bila kita adalah yang nombor 1, kemudian kita berkongsi dengan 2 orang lain, dan seterusnya cari lagi 3 orang dan kongsikan. Sama 2 orang tu boleh jadi keluarga kita, keluarga terdekat, macam mak saya ceritakan pada adik lelakinya, macam saya cerita dengan kawan saya, kemudian setelah kita cerita dengan rakan kerja ke, kemudian bila kita sudah cerita dengan 2 campur 3 orang lain, maksudnya 5 orang, kita menjadi exec ataupun nama sekarang brand rep, brand representative. Di situ bermakna kita sudah membuka kedai, dan setelah kita membuka kedai, kita akan dalam masa 3 hingga 6 bulan saja kita boleh mendapatkan pendapatan lebih daripada 10,000 ataupun 5 figure income dalam hanya 3 hingga 6 bulan setelah kita membuka kedai kita. Alhamdulillah, saya juga telah mendapat pendapatan begitu. Saya ceritakan saya punya pengalaman bila saya diceritakan tentang peluang perniagaan ini dalam masa 10 hari. Saya rasa dalam masa 10 hari saya telah berjaya membuka kedai saya. Itu dia. So tuan-tuan dan puan-puan boleh buat lebih bagus daripada itu. Kurang seminggu pun boleh. Memang ada orang dah buat. Dalam masa 1 hari pun saya rasa ada orang buat. So anything is possible dengan bisnes ini. Okay, jadi sebenarnya pengumpulan aset bisnes ni sebenarnya is about membuka franchise. Kita membuka franchise banyak. So kita menambah franchise. Mula kita buka franchise yang paling dekat dengan kita. Kemudian franchise kita pun bertambah lagi. So macam rumah lah, macam aset lah. Macam kita ada banyak rumah, kita hanya collect income je, collect sewa rumah saja kan, daripada aset-aset kita tu. So contohnya mak saya dan saya, kami membuat bisnes ni juga bersama-sama. So kita kongsikan dan aset-aset ni akan berkembang. Itu contoh dia. Okay, kemudian bagusnya New Skin ni adalah sebuah bisnes antarabangsa. So maksudnya kita punya franchise ni boleh berada di luar negara. Sama macam McDonald's, satu dunia kita boleh buka franchise kita, bukan hanya di Malaysia saja. So di situ mudahnya lah bisnes ni. So saya kongsikan di sini nilai-nilai yang saya dapat daripada membuat bisnes New Skin ni. Saya dapat menghadiri convention kepimpinan. Setiap tahun 3-4 kali saya dapat menghadiri convention kepimpinan ni dan dapat memperbaiki, mendengar macam-macam lah dekat convention ni, dan juga dapat pergi insentif trip yang disediakan oleh New Skin. Macam tahun 2019 kami dapat pergi ke Tokyo. Itulah kali pertama saya dapat pergi insentif trip yang fully dibayar dan siap diberi allowance lagi, duit belanja lagi oleh New Skin di Tokyo. Jadi itulah, buat macam-macam, pakai kimono untuk pertama kalinya, dan macam itulah, berseronoklah dengan rakan-rakan perniagaan kita kan. Okay, dan seterusnya ada kemajuan diri dan peribadi. Saya dapat berjumpa dengan leader-leader New Skin, COE 4 kita, Mr. Rain Ho, COE Lilian, dapat mendengar diorang punya talk yang penuh inspirasi. So sampai itu saya juga dapat menjadi itulah MC dan sebagainya, dan berkongsi pengalaman saya dalam bisnes ni.
dan juga menjalinkan persahabatan dengan ramai orang tak kira usia dan juga bangsa. Ni masa sebelum MCO, okey. Jangan risau, kita tak melanggar apa-apa ini. Okay. Dan yang paling menarik sekali saya nak share di sini, saya antara peserta yang membuat persembahan tarian Melayu pertama di STW hari itu pada bulan 1 Januari tahun 2020. Kebetulan juga pada hari jadi saya hari itu di hadapan pertama kali membuat persembahan di hadapan lebih 2,000 orang. So pengalaman yang sangat menarik yang saya rasa saya takkan lupakan. Okay, dan jadi senang je nak buat bisnes ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, tak rasa ke? Kita cuma kena ada niat untuk menolong orang di sekeliling kita. Macam misi New Skin yang saya rasa sangat-sangat baik, menjadi kekuatan pendorong kebaikan di merata dunia dengan membolehkan orang ramai meningkatkan taraf hidup melalui peluang perniagaan yang memanfaatkan produk New Skin yang bagus, produk yang inovatif serta budaya yang memperkayakan kualiti kehidupan. Jadi terima kasih kepada New Skin. Jadi ini saya nak kongsikan next trip kita ke Istanbul. Tahun ni patutnya ke Moskow tapi kita tak dapat pergi lagi, insyaAllah tahun depan. Dan saya juga telah qualify untuk pergi ke Moskow. Jadi kita target untuk ke Istanbul pula. Istanbul aku datang seperti kata tajuk di atas. Okay, so sebenarnya New Skin, kenapa saya buat New Skin, saya nak untuk keluarga kita lah. Saya rasa ramai kita sebenarnya buat sesuatu untuk keluarga kita. Yelah, ibu bapa pun dah semakin berusia, anak-anak membesar, so kita nak memastikan memberikan kehidupan yang selesa kepada mereka, kepada anak-anak, nak memastikan masa depan yang baik untuk mereka. Jadi memang wang tidak menjaminkan kebahagiaan, tetapi kita perlukan, keperluan kan, kita memerlukan wang tu untuk ni. Jadi di New Skin kita mencari berusaha untuk mendapatkan kebebasan masa dan kewangan tu. Okay, ini slide terakhir saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Bagi yang baru memulakan bisnes, mari kita mulakan bisnes kita bersama-sama, besarkan bisnes New Skin kita. Dan bagi yang baru nak memulakan produk, saya galakkan mulakan secepat mungkin dan terus berkongsi dengan orang-orang sekeliling kita. Sekian saja, saya pass semula kepada MC kita, Cikgu Syairi. Terima kasih. Terima kasih Puan Shahnaz. Okey, itu dia tadi ya, perkongsian pengalaman dalam bidang New Skin yang sememangnya hebat. Okey, perniagaan yang bermula dengan memanfaatkan diri. Okey, kita berkongsi manfaat dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, saudara mara, seterusnya rakan-rakan. Dan dengan cara ini Puan Shahnaz sendiri telah membimbing ramai di bawahnya mendapat income lebih daripada 10,000 dalam masa 3 ke 6 bulan. Termasuk saya ya. Okey. Baik, seperti yang dikatakan, dengan kekuatan pendorong kebaikan, saya yakin kita semua boleh percaya. Baik, untuk bermula dalam perniagaan ini, bab kata Shahnaz tadi, mulakan dengan diri sendiri, semudah itu. Ya. Baik, nampaknya sampai di sini saja sesi kita kali ini. Sebelum saya berundur diri, saya ingin memaklumkan bahawa promosi TR90 Southeast Asia masih lagi berjalan hingga ke hujung bulan ini. Jadi bagi anda yang belum mendapatkan TR90, okay, hubungilah rakan yang menjemput anda untuk mendengar sesi ini. Rebutlah peluang ini. Sangat-sangat menarik ya. It's really worth your money and everything. Baik. Dengan itu saya akhiri sesi kita dengan ucapan Assalamualaikum, terima kasih dan insyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.